Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan tentang KIT Program Transisi Tahun 1 2.0 bagi sesi 2022-2023. Mari kita lihat dahulu pengenalan dan panduan pelaksanaan PTTS 2.0. PTTS 2.0 itu ialah Program Transisi Tahun 1 2.0. Cikgu-cikgu boleh lihat Raja 1 iaitu kerangka program transisi tahun 1 2.0 yang dibangunkan berdasarkan 5 aspek iaitu sosio-emosi, sikap dan nilai, kognitif termasuk literasi dan numerasi asas, kreativiti dan estetika serta kesejahteraan fizikal dan kesihatan. Kelima-lima aspek ini dilaksanakan berasaskan pendekatan bertema dan bersepadu. PTTS 2.0 ini amat menekankan kepada persediaan dan penguasaan murid dalam kelima-lima aspek di atas bagi mengupayakan mereka untuk melangkah ke pembelajaran seterusnya di tahun 1. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, cadangan aktiviti dalam fasa penyesuaian dan fasa kesediaan dibina berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu di SKP tahun 1. Namun begitu, jika terdapat murid yang masih berada di bawah tahap kesediaan dan penguasaan, terutamanya dalam literasi dan numerasi asas, guru boleh merujuk kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan bagi merancang aktiviti yang sesuai. Sekarang kita lihat objektif PTTS 2.0. Objektif PTTS 2.0 yang pertama ialah membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal. Yang kedua, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Ketiga, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. 4. Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. 5. Membantu murid mengurus diri sendiri. Dan yang keenam, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Seterusnya kita lihat fasa PTTS 2.0. Baik, terdapat dua fasa iaitu fasa penyesuaian yang dijalankan selama 2 minggu iaitu bermula pada 21 Mac sehingga 1 April. Dan fasa kedua ialah fasa kesediaan juga dijalankan selama 2 minggu bermula pada 4 April sehingga 15 April. Selepas ini saya akan terangkan dengan lebih detail tentang kedua-dua fasa ini. Baiklah, sekarang kita lihat dengan lebih detail fasa penyesuaian. Fasa penyesuaian dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah yang baharu serta membina hubungan baik dengan rakan dan guru serta membina keyakinan diri murid untuk berkomunikasi. Fasa ini juga akan menggalakkan penglibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran. Bagi memudahkan guru melaksanakan fasa ini, cadangan perincian pengisian telah disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. Pelaksanaan fasa penyesuaian ini adalah seperti berikut. Yang pertama, dilaksanakan selama 2 minggu mengikut peruntukan waktu sehari yang telah ditetapkan. 2. Pengisian dan peruntukan waktu aktiviti harian dalam fasa ini berdasarkan peruntukan waktu sehari seperti dalam jadual 1. 3. Pelaksanaan rutin kelas, perbualan awal dan rehat perlu dilaksanakan oleh guru kelas, manakala aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal dan aktiviti pembelajaran perlu dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. 4. Penilaian perlu dilaksanakan menggunakan senarai semak kesediaan murid seperti dalam lampiran A. Selepas ni saya akan tunjukkanlah. Dan yang kelima, contoh pelaksanaan aktiviti sehari fasa penyesuaian seperti dalam Rajah 2. Baik, ini ialah senarai semak kesediaan murid PTTS 2.0 yang mana ianya terbahagi kepada 3 bahagian iaitu A. Penyesuaian diri,
B. Sikap dalam pembelajaran, dan C. Perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ni ada kemahiran literasi dan numerasi. Baik, sebenarnya borang ini kita akan jadikan sebagai PBD murid selama dalam fasa penyesuaian. Tadi saya ada sebut tentang jadual 1. Baik, ini dia contoh jadual 1, iaitu aktiviti harian fasa penyesuaian. Baik, kita lihat pengisian terdiri daripada rutin kelas. Peruntukan waktunya ialah 30 minit. Perbualan awal 30 minit. Aktiviti fizikal 30 minit. Aktiviti suai kenal 120 minit. Aktiviti pembelajaran 60 minit. Dan rehat 20 minit. Baik, perincian berkaitan aktiviti harian fasa penyesuaian adalah seperti berikut. Yang pertama, rutin kelas, iaitu rutin kelas terdiri daripada aktiviti pengurusan kelas yang dilaksanakan setiap hari. Tujuan rutin kelas adalah untuk membantu murid belajar dengan kondusif dan selamat. Antara aktiviti yang boleh dijalankan semasa rutin kelas ialah seperti berikut. Yang pertama, ucap selamat, bacaan doa, tertib tempat duduk, merekod kedatangan murid dan membersihkan kelas. Yang kedua, perbualan awal. Perbualan awal ini merupakan sesi interaksi mesra antara guru dengan murid. Tujuan perbualan awal adalah untuk menyediakan murid dari aspek mental dan emosi supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran pada hari tersebut dengan lebih berfokus. Baik, contoh aktiviti perbualan awal ialah seperti berikut: berkongsi idea dan maklumat, bercerita, menyanyi dan membuat gerakan kreatif, simulasi, persembahan boneka dan juga jom baca. Yang ketiga ialah aktiviti fizikal, iaitu aktiviti yang melibatkan pergerakan anggota badan dan menggunakan tenaga. Tujuan aktiviti fizikal adalah untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan diri murid. Baik, contohnya ialah bersenam, bermain, berjalan dan juga rekreasi aktif. Seterusnya, yang keempat ialah aktiviti suai kenal. Aktiviti suai kenal ialah aktiviti yang memberi ruang interaksi dalam kalangan murid dengan murid, murid dengan guru dan murid dengan persekitaran. Baik, tujuannya ialah untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan rakan dan guru serta persekitaran baharu. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah main peranan, bercerita permainan kecil dan juga dinamika kumpulan. Yang kelima ialah aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran memberi peluang kepada guru untuk memilih strategi yang sesuai bagi melibatkan murid dalam PDP yang menarik dan menyeronokkan. Aktiviti pembelajaran juga merangkumi literasi dan numerasi asas. Ini adalah untuk memastikan semua murid dapat menguasai asas literasi dan numerasi sebelum mereka mengikuti pembelajaran seterusnya. Baik, antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah menyanyi, bercerita, menyurih dan juga bermain. Bermain permainan padanan, mencantum puzzle, bermain doh dan juga menyurih. Baik, seterusnya yang terakhir ialah rehat. Waktu rehat diperuntukkan untuk murid makan dan minum serta merehatkan minda dan fizikal. Baik, semasa rehat, guru perlu berada bersama-sama dengan murid untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Baik, ini ialah gambaran ringkas tentang aktiviti harian semasa fasa penyesuaian yang telah saya terangkan tadi. Cikgu boleh lihat dengan lebih jelas melalui gambar ni lah. Kita lihat yang pertama tu rutin kelas selama 30 minit, iaitu ucap selamat, baca doa, tertib tempat duduk, mengambil kedatangan, membersih dan mengemas kelas. Seterusnya perbualan awal selama 30 minit, boleh melakukan aktiviti bernyanyi dan membuat pergerakan, bercerita tentang perasaan. Seterusnya aktiviti fizikal selama 30 minit, boleh bersenam dan juga melakukan rekreasi aktif, iaitu permainan datuk harimau. Seterusnya aktiviti suai kenal, iaitu mengenali kawan, dilaksanakan selama 60 minit. Boleh menggunakan kaedah dinamika kumpulan. Seterusnya aktiviti pembelajaran, numerasi asas.
meneroka nombor dan bentuk dalam kelas, membentuk simbol nombor menggunakan do. Okey, sambung aktiviti suai kenal selama 60 minit. Berbincang keadaan fizikal, peraturan dan menu, menggambarkan kantin idamanku, mengenal pasti laluan dan tempat cuci tangan dan makan, memahami peraturan kantin, berkenalan dengan pekerja kantin, mengetahui tertib semasa di kantin. Kemudian sambung lagi aktiviti pembelajaran iaitu literasi asas, menyanyi lagu huruf, menyurih abjad. Okey, ini selama 30 minit. Dan seterusnya rehat selama 20 minit. Okey, bimbingan adab makan oleh guru. Seterusnya ialah fasa kesediaan. Baik, fasa kesediaan bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Fasa ini memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan PDP dalam suasana yang bermakna dan menyeronokkan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Fasa ini dilaksanakan selama 2 minggu berdasarkan tahap kesediaan murid mengikut jadual waktu tahun 1. Sebelum fasa ini dilaksanakan, guru harus mengenal pasti tahap kesediaan murid dengan melaksanakan penilaian melalui pemerhatian menggunakan senarai semak kesediaan murid PTTS 2.0 yang saya tunjukkan tadi itulah. Baik, penilaian ini dapat membantu guru merancang dan melaksanakan PDP berdasarkan tahap kesediaan murid mengikut aras pembelajaran dan minat mereka. Dalam fasa kesediaan ini, kita menggunakan pendekatan bertema. Jadi, guru harus memilih tema yang sesuai mengikut minat, latar belakang dan persekitaran murid seperti yang terkandung dalam kit PTTS 2.0. Perancangan PDP berdasarkan tema adalah fleksibel mengikut tahap pembelajaran murid yang mana guru boleh memilih tema selain daripada yang dicadangkan. Contoh pengajaran disediakan sebagai panduan dalam merancang aktiviti semasa fasa ini. Guru perlu melaksanakan pelbagai kaedah PBD menggunakan item dalam senarai semak kesediaan murid sekiranya murid belum menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang digariskan. Berikut adalah contoh tema yang disarankan. Baik, ada 10 tema semuanya. Yang pertama, diri saya. Kedua, dunia di sekeliling saya. Ketiga, ekonomi dan keuangan. 4, masyarakat. 5, alam sekitar. 6, keselamatan. 7, sains dan teknologi. 8, kesenian dan kebudayaan. 9, sukan dan permainan. Dan 10, kesihatan. Baik, guru digalakkan merancang pengajaran berdasarkan keperluan dan minat murid serta kreativiti guru. Ini ialah contoh aktiviti pengajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu mengikut tema kesihatan. Guru boleh mengubah suai aktiviti mengikut tahap murid. Baik, sekian saja penerangan daripada saya. Terima kasih.